adalah pentas
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dan join untuk kelas kita malam-malam ni. Dengar ke semua? Kalau dengar tolong jawab dekat chat. Okey, cantik dengar. Okey. Sebenarnya kita masih lagi menunggu dalam 30-40 orang lagi participant untuk malam ni sebab sekarang yang register ada dalam 70 orang something, sekarang baru yang masuk 29 orang. So saya tak nak dia orang terlepas apa-apa. Mungkin kita bagi tempoh dalam 5 minit lagi untuk dia orang join kita untuk malam ni.
Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa kita boleh mulakan kita punya kelas malam ini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Samsul, tapi boleh panggil Cik Amir lah untuk untuk kelas pada malam ni. Malam ni kita akan cover topik cara penggunaan trading view beserta dari basic lah. Kita akan start dari awal sampai basic sampailah ke teknik advance. Malam ni akan di-cover lebih dari 7 ke 10 topik sebenarnya berkenaan trading view. Jadi jika ada apa-apa persoalan boleh terus tanya di chat. Saya akan cuba berhenti dalam 15 minit untuk jawab setiap soalan yang saya boleh jawab lah. Sebab saya pun ada limited punya kemampuan untuk pengetahuan tentang trading view ni. So apa yang diajar ialah apa yang kita boleh kongsi, yang kita semua di admin EasyTrade guna dan praktikkan. Sebelum memulakan kelas, kita pakai baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa zukni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah kepadaku kepahaman yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, pemudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Apa yang saya nak ajarkan malam ni adalah trading view yang menggunakan web base. Maksudnya buka trading view menggunakan komputer atau secara web base lah. Ataupun menggunakan handphone pun boleh buka trading view tapi melalui Chrome ataupun apps web browser lah. Kalau yang melalui application trading view, dia punya function tak sebanyak yang kat dalam web. Jadi limited punya function lah. Okay. Sebelum kita mula, saya nak tanya, berapa ramai yang tak ada account trading view? Ada lagi ke yang tak ada account trading view dan masih mencari group untuk kata apa? Untuk join beli benda ni? Sebab kita orang ada suggestion untuk yang tak ada lagi account trading view, kita orang suggest beli yang satu account yang boleh kongsi sehingga 5 orang. Dia lebih murah, lebih efisien dari segi penggunaan chart dan of course lah kita beli yang mahal tapi kongsi guna ramai-ramai, dia punya function lagi banyak macam tu. Okay, kita tengok ada. Okay, ada yang tak ada. Okey, saya nampak ada 3-4 orang yang memang tak ada account trading view lagi. Sebab okey, trading view kalau kita nak trade saham, kita kena ada account trading view yang berbayar. Maksudnya kita ambil plan package yang ditawarkan oleh trading view yang paling basic pun tak apa. Okey, kat sini saya kongsi. Okey. Plan yang basic yang sebelah kiri sekali ni, yang ni adalah plan yang free, yang kita boleh guna untuk tengok chart apa semua, tapi yang ni kelemahan dia delay 15 minit berbanding dengan sekarang punya data. Contoh macam sekarang pukul 9 pagi, benda ni masih belum buka lagi. Bila market dah bergerak 9:15 minit, market baru dekat pukul 9 kalau di yang package yang basic tadi. Faham kan? Dia ke belakang 15 minit. Dia terlewat 15 minit. Jadi kalau untuk orang yang nak anticipate harga, dia terperkirakan 15 minit. Jadi dia dah terlambat. So kita suggest untuk ambil sekurang-kurangnya account pro
Boleh ambil Pro Plus ataupun akaun premium. Tiga akaun ni lah. Untuk yang biasa, yang tak nak kongsi, yang mungkin dia rasa akaun tu private untuk dia seorang, mungkin dia nak buat drawing, dia nak buat kajian sendiri, tak nak orang tahu semua, boleh ambil akaun Pro. Harga dia sekarang $155, $155 plus $1 untuk live data dari bursa. So $156 lah harga dia. Tapi yang ni boleh pakai seorang untuk satu device saja. Yang kami suggest adalah ambil akaun premium, kongsi 5 orang. Boleh check lah, boleh tanya sesiapa yang belum ada akaun, boleh kongsi. Seorang akan buka akaun, dia akan bagi login ID, password apa semua, dan 5 orang tadi boleh berkongsi guna TradingView, guna ID yang sama. InsyaAllah tak ada masalah. Setakat ni kita dekat EasyTrade pun nak berjimat amalkan benda ni lah. So harga dia 599 tambah dengan $1 USD untuk live data dari bursa, jadi 600 USD. Saya buat kiraan mudah lah contoh. Contoh kita sekarang spend 600 USD kali dengan rate sekarang lebih kurang 4.2 kot. Dia akan ada rate lain lah sebab dia ada exchange rate kan. Kita ambil harga rate 4.2. So lebih kurang harga 2520 bahagi dengan 5 orang. So lebih kurang akan spend dalam RM504 untuk setahun lah. Sebab yang ni package memang package untuk setahun. Jika kita ambil package yang ni, package yang pro untuk satu orang ni, package ni 155 tambah dengan $1 USD untuk live data, 156 kali dengan 4.2% untuk exchange rate, dia dah bayar RM655 untuk satu orang lah. Yang tadi RM504 kan lebih kurang. So kat sini kita dah jimat dalam RM150 lebih untuk satu orang lah. Tapi yang ni account pro, semua chart semua sama, cuma dia punya functionality, dia punya benefit lagi kurang lah berbanding dengan yang account premium tadi. Okey, saya cerita sikit lah pak account ni. Okey, untuk account pro, dia akan bagi 5 indikator untuk satu chart. Maksudnya, okey, jika kita nak cuba guna kita punya indikator EasyTrade, dah pakai satu indikator. Mungkin tuan-tuan nak tambah lagi indikator lain, contoh nak tambah volume, nak tambah EMA, nak tambah macam-macam lah, resistance, support resistance, nak tambah trend line. Sebab indikator banyak. Beratus, tak ingat berapa ribu sekarang ni, berpuluh ribu kot dia punya indikator yang ada, yang ditawarkan dekat TradingView. Kejap Ada yang tak dengar ke? Sebab saya tak baca kat sini ada yang kata kenapa mute live data. Dengar. Semua okey Okey, baik, kita sambung. Okey, berbanding dengan akaun premium, dia offer kat kita 25 indikator untuk satu chart dan kita boleh view 8 chart untuk satu layout. Maksudnya, okey, contohlah kita dah masuk 8 jenis saham, kita tengah study 8 jenis saham, kita boleh compare 8 chart pada masa yang sama dalam satu screen. Kalau untuk akaun pro, kita cuma boleh buka 2 je, side by side, sebelah-sebelah. Yang ni 8 chart dalam masa yang sama sebelah-sebelah. Tepi, atas, kiri, kanan, semua bawah macam tu lah. Dan dia tawarkan juga 400 server side alert. Alert ni penting untuk orang yang contoh dia tak ada masa sangat nak tengok chart. Dia target, okey, price dah pergi, contoh price dah pergi RM1.20, dia nak masuk kat situ. So alert ni akan hantar sama ada email, akan hantar alert dekat kita, dekat TradingView, akan hantar dekat Telegram pun boleh hantar, dekat email boleh hantar, even dekat WhatsApp pun boleh hantar notification yang okey, harga sekarang dah capai harga tersebut. Berbanding dengan kalau account pro, dia cuma support 10 server side alert. Maksudnya 10 alert untuk 10 saham je lah. Yang ni boleh support sampai 400 jenis saham. 400 saham dan 400 alert, bukan 400 saham, 400 alert. Maksudnya mungkin satu saham kita nak set sampai 3 alert pun mungkin juga. Mungkin kita dah masuk satu-satu saham, kita nak tengok saham tu kalau dia dah turun sampai mungkin harga 50 sen, kita nak buat cut loss.
pun kita boleh set alert sebagai alert juga. Okey, faham Mister? Okey, yang lain ni tak penting sangat. 4K data ni semua tak penting. Yang satu lagi yang saya nak cerita sekejap okey, yang ni. Ini yang tadi saya maksudkan jika kita kongsi akaun, yang ni dia boleh dibuka dekat 5 device yang berbeza untuk satu akaun. Sebab tu kita boleh kongsi sampai 5 orang. Contoh orang pertama, Ali, dia beli, dia nak buka dekat handphone. So dia buka dekat handphone. Orang kedua, Abu dia beli, dia nak buka dekat dia join yang group ni, dia nak buka dekat komputer. So tak ada masalah walaupun Abu dan Ali tadi buka pada masa yang sama. Tapi kalau ambil akaun yang ni, akaun yang kata Pro ataupun Pro Plus ni, cuma boleh satu device saja dibuka pada semasa. Contoh kalau dah buka dekat handphone, buka dekat apps di telefon, kita dah tak boleh buka dekat web base. Faham Dan lain ni banyaklah dia punya kelebihan dan kelemahan lah sebab set di atas satu. So biasalah package yang lagi mahal lagi banyak dia orang punya benefit lah. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan dengan account trading view? Sebab account ni penting lah kalau nak trade saham. Takkan kita nak just berdasarkan rumours je, nak dengar okey orang tu cakap beli, orang ni cakap okey jual, sekarang dah stop loss, saham ni dah sideways tak patut beli, ataupun saham ni dah breakout, dah boleh beli. Kita tak tahu kat mana nak tengok chart yang live, yang real punya. Saya tahu contoh di M+ atau Rakuten, dia orang offer chart yang live, tapi chart dia orang memang sangat-sangat limited dia punya function. Kita nak tarik trend line, tak boleh nak buat nak masukkan MA moving average, dan tak boleh masukkan easy trade punya indicator lah. Yang itulah salah satunya. Sebab easy trade indicator hanya boleh dipakai di trading view sahaja. Okey, semua faham Okey, live saya cuba baca soalan dulu. Mohon ajar dari basic. Okey, insya-Allah saya baca dari basic. Saya belum saya tak guna. Saya belum guna yang free. Okey. Bagi yang guna yang free tak ada masalah. Tak ada masalah pun nak guna yang free, tapi dia punya data lambat 15 minit lah. Itu sajalah. Contoh macam sekarang geng-geng kita mungkin anticipate ada satu saham mungkin masuk harga RM1.20. Harga tu dah sampai RM1.20, tapi yang pakai account free mungkin harga tak sampai lagi kat RM1.20 tu. Sebab dia 15 minit ke belakang. Ke belakang. Jadi bila kita nak masuk satu saham, masa tu sangat penting jugalah, masa untuk masuk dan masa untuk keluar juga, masa untuk exit kan. Belum ada yang berbayar. Okey, yang belum berbayar saya suggest nanti cuba tanya-tanya dekat grup Telegram, siapa yang belum ada cuba kongsi untuk belilah. Yang lain lain lah. Okay, live data untuk $1. Ya, $1 untuk 1 bulan. Dia punya live data dari bursa saham. Okay, semua faham Okey, kita masuk ke topik yang kedua. Okey, yang live data dari bursa saham, yang tu dia ada optional kita boleh beli untuk nak beli setiap bulan. Contohnya bulan ni kita beli 2 bulan. Langgan untuk 2 bulan. Lepas tu mungkin bulan ketiga kita sibuk, kita ada hal tak nak trade saham ke apa, tak nak tengok chart ke apa, kita stop. So bulan keempat kita nak sambung balik. Then yes, boleh kita boleh langgan balik yang data live dari bursa saham. Harga sama juga, $1 juga untuk 1 bulan. Dia ambil 12 bulan pun sama juga, $12. Cumanya kalau yang account Pro Plus ni, account yang trading view, kalau ambil yang setahun lagi murah berbanding dengan ambil bulanan. Saya tengok itu berbeza banyak jugalah. Dan satu lagi tips, kalau nak beli yang account trading view yang plan dia orang ni, tunggu macam itu kami dapat masa Black Friday punya sale. Untuk yang premium ni boleh dapat dalam 359 kalau tak silap. Berbanding dengan sekarang harga dia 599 kan. Masa tu kami dapat kalau tak silap 359. Boleh kongsi 5 orang. So dalam masa tu harga boleh dapat dalam 200 lebih 300 lebih untuk seorang.
1 bulan boleh bayar terus 10 tahun. Okey. Okey, kita teruskan untuk segmen berikutnya, pengenalan kepada TradingView. Okey. TradingView kita boleh buka dekat Chrome, macam saya prefer Chrome, buka TradingView, dia akan login apa semua. Okey, dan dah akan keluar ni lah satu chart macam ni. Okey, chart ni dia ada boleh kata 4 side lah. Dari kiri, kita dari kiri atas, kita tengok banyak dia punya function. Dari kiri ke kanan ni dia ada dekat 10 function. Nanti saya akan cerita satu persatu mengenai function-function ni. Dan dari kiri atas ke bawah pun dia ada function juga. Dia ada drawing tools apa semua ni, ada favorite semua. Dari kiri bawah ke kanan bawah pun dia ada function dia juga. Ada stock screener, ada text note, fine editor semua ni lah. Dan dia ada one year apa semua ni. Dan dari kanan atas ke kanan bawah, nampak pun ada function juga. Contoh kat sini dia ada watch list, dia ada alert, dia ada news, ada kita nak study calculator, nak chat, macam-macam lah. Dan saya akan cerita satu persatu. Kita mula yang belah atas dulu, dari kiri atas ke kanan atas. Okey. Yang first kali adalah nama saham ataupun nama kaunter. Kita boleh klik kat sini dan kita boleh key in ataupun kita boleh tulis apa-apa nama saham yang kita minat untuk tengok lah. Dia akan keluarkan chart. Contoh saham, contoh chart. Ya, saya pun blank. Ya. Okeylah, kita tengok saham yang hari ni punya yang tengah meletup hari ni lah. Contoh macam CNI okey. CNI. Okey. CNI Okey. Kita type CNI, dia akan keluar semua list yang berkaitan dengan CNI. Termasuklah yang luar negara China, Amerika, Afrika, semua yang berdaftar dengan yang dilanggan data dia oleh TradingView akan tunjuk kat sini. So kita fokus dekat yang MYX sajalah. MYX ni maksudnya Malaysia punya exchange lah. Kita tengok CNI, dia akan buka chart CNI. Okey, bila dah buka chart, okey, satu lagi tips, kalau guna komputer, kita just type keyboard je. Type keyboard, dia akan keluar mana-mana chart. Contoh kita type K, sekarang kosong, kita type je huruf L, dia akan type L terus kat situ. Maksudnya kita tak payah ke sini dan klik lah. Faham type contoh kita nak type Intronic, okey, type je. Okey, so semua chart yang berkaitan dengan yang kita tulis tadi semua akan keluar kat sini. Okey, sekarang bila kita dah buka chart, ni chart, dia akan keluar nama chart kat sini, nama saham yang kita pilih tadi kat sini. Kat hujung sekali ni dia ada 1 titik, 3 titik kat sini untuk info lah. Kita boleh set alert, set indicator, yang ni simbol. Simbol ni just orang kata basic information lah pasal saham ni. Saham ni nama dia apa dia punya exchange apa, didagangkan dekat mana, berapa dia punya size tick. Yang ni basic punya info sajalah. Okey, kat bawah ni lagi ada yang financial kami tak guna, visual offset semua ni tak guna. Dan yang ni yang kita guna, add to watch list. Dia ada banyak cara untuk masukkan ke dalam watch list. Salah satunya macam ni lah. Klik yang bintang 3 ke 3 bintang? Bintang 3. Kita klik dekat add to watch list. Okey, watch list kat sini kita kena create dulu. Nanti saya ajarkan cara nak create watch list kat sini. Dan yang last kali adalah setting. Setting ni nanti sekejap lagi saya ajar setting dulu. Okey, saham ni pasal tak ada satu logo macam bulan dan bintang kat ujung ni. Maksudnya yang ni kita kena tambah add-on untuk di Chrome untuk tahu counter ni adalah patuh syariah ke tak. Jika ada logo ni, maksudnya counter ni adalah counter patuh syariah. Boleh saya bagi contoh counter yang bukan patuh syariah tak? Saya try test tengok dia ni. Semalam baru saya sebut satu counter yang tak patuh syariah. BJ Corp.
DJ kau. Ya. Okey, tengok. Banding yang tadi, dia ada satu logo apa? Bulan dan bintang tadi. Yang sini tak ada. Bulan dan bintang tu maksudnya ada patut syariah. So yang ni tak patut syariah. So kita sebagai orang Islam, dan memang kalau buka akaun pun memang tak boleh trade. Kita sebagai orang Islam tak boleh trade akaun yang tak patut syariah ni. Okay, buka balik akaun CNI tadi. Sebab ramai yang berminat akaun ni nampaknya. Okey. Sebelah yang tempat key in nama saham tadi, kita ada time frame. Time frame ni dia ada 1 minit, 5 minit, 30 minit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Paling besar adalah 1 bulan. Okey. Lagi besar kita buka chart tu, lagi besar kita buka yang ni, kita lagi tahu ke arah mana trend saham tersebut. Contoh macam ni kita buka bulanan. So dari dia mula-mula buka pada 1 Ogos, nampak kat bawah ni, kat sini ni. Dia ada tarikh dia kat bawah ni. 1 September, 1 Ogos 05, dari dia buka dulu, dia downtrend. Turun sampailah dia sideways kat area sini, dan sekarang barulah dia tengah nak naik balik. Okey, ni chart ni, satu candle ni adalah bersamaan dengan 1 bulan. Maksudnya 1 bulan punya pergerakan. Start dari sini, contoh kita ambil yang besar, yang besar, yang ujung ni. Okey, ini adalah untuk bulan 2, 2021. Bulan Februari, ini adalah untuk bulan Mac 2021, dan ini yang untuk yang sekarang punya bulan lah. Maksudnya sekarang dia tengah buat uptrend. Dari dia ada buat sideways dulu, kecil ni buat sideways. Sekarang dia dah mula naik, nampak kenaikan dia kan. Okey. 1 bulan dia tanda kat sini sebagai M. M ni monthly lah. So yang kecil sini adalah weekly. Weekly maksudnya 1 bulan mungkin ada 4 minggu, mungkin ada 5 minggu. Bergantung pada bulan tu lah. Contoh bulan 2 dia ada 4 minggu. Bulan 3 dia ada 5 minggu. Bulan 6, bulan 4 dia ada 4 minggu. So bila 4 minggu maksudnya 1 bulan dia akan ada 5 candle. Kalau 5 minggu dia akan ada 5 candle. Contoh yang Okey, contoh yang ni bulan Mac dia ada 5 candle. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita tengok sebatang tadi untuk bulan Mac, sekarang dia ada, kita tukar kepada weekly. Weekly ni mingguan, dia akan ada 5 minggu. Start dari sini 1 Mac sampai ke 29 Mac ni 5 minggu. Maksudnya dia akan keluar 5 batang candle. Kita kecilkan lagi ke daily. Okey, di daily dia akan ada, sekejap saya kira, 1, 2, 3, 4, 20. Dia ada 23 candle. Bermula 1 Mac. Okey, bermula 1 Mac, saya tanda. Bermula 1 Mac. Ke sekarang punya tempat, sepatutnya ada 23 candle. Okay, cara nak kira candle, tak payah kira satu-satu, kita tarik je. Okey. Dia tulis kat situ 22 bars, maksudnya 20 candle, 22 candle ada kat situ selama tempoh masa 30 hari, 30 hari kan. So, sebab dalam seminggu kan kita cuma boleh trade 5 hari seminggu. So yang 2 hari tu ditolak siap-siap. So dalam sebulan untuk bulan Mac tadi ada 22 bar. Semua faham kat sini? Ini cara nak baca chart. Saya tak cerita pasal chart punya trend, chart punya nak naik turun semua tak. Cuma cerita pasal penggunaan trading view. Okey, kita kecilkan lagi pergi ke 4 jam. 4 jam lagi banyak chart dia. Tengok tadi yang tempat yang saya tandakan tadi ni, dari 1 Mac ke 31 Mac, candle tadi lagi banyak. So kita ukur berapa bilangan candle yang dia tak tahu. Okay. Dia ada 66 bar, 66 candle untuk sebulan jika kita menggunakan 4 jam. 4 jam punya time frame. So faham kot kat sini? Maksudnya lagi kecil time frame yang kita kena gunakan kat sini, lagi banyak candle yang akan keluar dekat sini. Bila lagi banyak candle keluar, itu memberi kita satu gambaran
bila kita nak tengok chart tadi, bila kita nak tahu pergerakan dia. Contoh macam sekarang, contoh macam ni yang chart tengah bergerak lahan. Sekali dia buat breakout, dia naik. Tapi kalau kita tunggu dekat bulanan, kat sini kita tak nampak ni. Dia tengah naik. Tapi kita tunggu dekat 1 hari, kita boleh nampak dia naik. Kita tunggu dekat weekly, kita tunggu minggu tu habis baru kita nak masuk, kita dah kira terlambat lah. Faham Okey, untuk time frame ni kita boleh set sebenarnya. Kita nak tengok chart nak set favorite kat mana. Tanda favorite adalah dengan tanda yang star kat ujung ni. 1 minit kita buang. Kalau tak nak main yang time frame kecil lah, buang 1 minit, 5 minit tak nak pakai, 30 minit tak nak pakai, 1 jam tak nak pakai, kita pakai yang besar je, 4 jam, 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan. Okey, dan dia akan keluar 4 je lah kat sini. 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi kita tambah semua kat sini, semua akan keluar kat sini. Jadi panjanglah kita punya time frame kat sini. Okey, kita move ke sebelahnya lagi adalah yang ni adalah jenis-jenis bar, jenis-jenis candle ni tadi. Candle ni banyak jenis Tapi yang selalu yang kita guna dan yang famous adalah 2 ni lah, candle, jenis candle yang ini dan Heikin-Ashi, yang ni yang jenis Jepun punya style, ada cara baca dia juga. Dan yang satu lagi adalah jenis line. Okey, yang jenis line ni kita boleh nampak dia dalam bentuk line lah, dalam bentuk graph macam ni. Yang ni sesuai untuk bila kita nak tanda kat mana puncak dia. Contoh macam ni kita boleh nampak dengan jelas ini adalah puncak dia kan. Okey, kita boleh tanda satu. Ni ada satu lagi puncak. Dan ini pun ada satu lagi puncak. Dan kita boleh tanda juga kat mana dia punya bawah dia. Dia punya garisan bawah, iaitu line support. Okey, bila kita gunakan teknik ni, kita boleh nampak dengan jelas kat mana dia punya tak tinggi, kat mana dia punya rendah. Tapi ada orang prefer juga guna benda ni, guna candles. Tapi candles, kalau mata tak sharp, kita tak nampak kat mana tinggi, kat mana rendah. Tapi bila dah biasa guna, kita boleh nampak. Okey, biarkan balik. Setiap jenis candle ni ada dia punya fungsi dan peranan masing-masing lah. Kalau guna yang jenis candle, satu candle ni, contoh kita ambil yang besar ni sebab dia obvious kan. Kita letak cursor kita dekat sini, dekat yang candle ni tadi. Candle ni akan tunjuk value dia. Saya alihkan, nampak tak value dia kat sini. Dia ada O, H, L, C. Open, high, low, close. Tak balik dekat sini. Okey, tuan-tuan tengok. Open dia 090. Maksudnya kat bawah ni open 090. Dia punya high. High dia ni yang nampak yang ada satu apa nama ni? Kaki dia kat atas sekali 210 high dia. Low dia, kebetulan low dia sama dengan open dia 090. Dan close dia. Close ni untuk bulan ni, untuk candle ni close dia adalah di sini 205. So dia complete satu candle. Jika kita guna Asian bar. Guna bar yang ni, dia still maklumat yang sama. Kita tekan, kita letak cursor kita ke sini, maklumat dia still sama. Open dia 90, high dia 210. Tapi kita tak nampak jelas itu adalah candle. Kita nak just nampak macam sebatang line apa ni, lidi macam tu je kan. Jadi macam tak seronok nak tengok kan. Berbanding dengan Heikin-Ashi, dia lain. Okey, tengok Heikin-Ashi, dia sebab Heikin-Ashi ni dia punya cara kira dia lain. Cara penggunaan dia pun lain, dia tak sama macam candle. Jadi kalau pilih yang ni, jangan tersalah pilih yang Heikin-Ashi tau. Sebab kita pembacaan, kita punya pemahaman akan jadi lain. Heikin-Ashi ni ada beberapa saya dengar kenal lah traders yang menggunakan teknik Heikin-Ashi ni. Tapi dia ni susah sikit lah. Untuk orang common macam kita, biasanya guna yang biasa tak adalah, yang candles guna yang candles, jangan klik dekat yang Heikin-Ashi. Tapi saya explain sikit lah Heikin-Ashi. Okay, kalau tuan-tuan tengok, sepatutnya open dia open dia tadi dekat open dia dekat 90. Tapi kat sini dia berubah sikit harga dia. Dan kat sini close
Close tu kalau ke atas tu adalah yang tadi yang itu. Okey, yang ni. Close dia sepatutnya yang betul lah untuk sebulan tu, close dia adalah 205. Tapi bila kita menggunakan Heiken Hashi ni tadi, close dia jadi close-nya jadi kat sini, jadi rendah. Jadi kita tak tahu nak macam mana nak baca, nak justify macam mana tu kan. Okey, so yang lain ni biasanya kita jarang pakailah. Biasa yang kita pakai adalah candles dan yang ni bermatikan ataupun line. Macam saya cerita tadi, candles untuk tengok candles, yang line ni untuk tanda di mana line obvious, kat mana high dengan low. Encik Muzamil, okay. Dengar ke? Ke suara pecah-pecah ke macam mana? Okey, semua faham bab ni bab candle. Sebab banyak lagi topik nak cover ni. Compare ni kita jarang guna. Okey, yang ni yang paling penting akan kita guna adalah indicator. Okey, sekarang chart saya ni chart kosong chart kosong tanpa apa-apa indikator lah. Bila dia kosong, kita just boleh tengok sajalah. Okey, ni market tengah sideways, ini tengah nak naik, nak turun macam tu kan. Tapi bila kita masukkan indikator ni dia lebih membantu kita dari memberi signal awal ataupun interpret apa yang bakal jadi kat market, apa yang sedang ditunjukkan oleh market. Contoh, candle bila kita klik, indicator bila kita klik, dia akan ada favorite, my script, built in, candlestick pattern, public, volume of profile dan invite on the script. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan ada langgan ataupun ambil yang trial indikator dari Easy Trade, benda tu akan ada kat sini. So bila klik dan dia akan pop up kat sini lah. Okey. Sikit. Okay, bila kita masukkan indikator tadi, indikator ni akan lukis balik chart tadi berdasarkan kiraan dia lah. Bila masa untuk beli, bila masa untuk keluar, apa yang jadi dekat background ni, macam ni ada background hijau, apa dia punya tanda dia. Kat sini ada bintang 4 segi biru, apa tanda dia. Yang buy 3 segi ni apa tanda dia. Semua ni ada dia punya function ni lah. Dan indikator ni sangat-sangat banyak lah. Kita boleh search yang kata nak indikator untuk support contohnya. Kita cari support. Berlambak indikator yang ditulis, dikodingkan oleh orang yang power ni untuk membantu kita membuat keputusan. Berbanding dengan kita terpaksa lukis diri satu-satu, contoh support resistor kan. Contoh saya pilih 2 ni. Okey. Dia dah kira siap-siap untuk kita kat mana line support yang kuat, kat mana line resistance yang kuat, kat mana support tu berlaku. Jadi bila kita masuk saham, kita tahu kat mana nak exit, kat mana patut kita anticipate untuk nak masuk, nak keluar dengan berdasarkan bantuan dari indikator ni tadi. Okey, indikator ni kita boleh buang sama ada dengan pangkah dekat hujung ni, satu persatu macam ni. Atau ni saya bagi contohnya, saya tambah indikator ni banyak ni, contoh. Atau boleh je clearkan indikator tadi melalui butang ini, butang tong sampah ni, klik remove indicator, dia akan clearkan balik kosong kat sini. Okey, faham semua Okey, kita terus ke button seterusnya. Financial kita tak pakai, tak ada fungsi. Okey, yang ni agak penting kalau orang yang tak suka nak tambah satu-satu tadi semua. Okey, contoh saya pergi kat indikator, saya suka pakai Easy Trade punya indikator, dan saya mungkin ada saya punya sendiri punya indikator yang saya berkenan nak tambah, contoh EMA, tambah apa lagi, support resistance, saya tambah lagi volume, contoh tambah volume, saya tambah lagi RSI, contoh. Okey, sekarang saya ada kat sini, saya ada 1, 2, 3, 4, 5 indikator yang saya akan guna sentiasa.
Jadi function template ni adalah untuk save semua indikator yang saya dah add ke chart tadi. Mungkinlah kita tersalah klik kat sini, tiba-tiba remove indicator, semua indikator tadi hilang. Terpaksalah pula pergi kat indikator ni tambah satu persatu semua kan. Jadi dekat template ni kita boleh save indicator template. Ni saya buat sebagai contoh Contoh save template. So kat sini dia bagi option kita nak ingat tak simbol. Simbol ni maksudnya saham ni lah. Contoh saham CNI. Saya kata saya nak dia save dekat CNI dan interval. Interval ni bermaksud time frame mana. Macam ni saya save dekat week. Saya tak nak. Saya nak save dekat daily. Sekarang dia dah buka dekat daily. Saya pergi balik dekat template tadi. Saya save indicator template. Saya save sini sebagai save template indi. Save simbol, save interval, saya akan save. Dia masa sikit, dia akan save semua. Dan yang kita save tadi, dia akan ada dekat sini. Ini contoh yang saya dah save semua sebelum-sebelum ni lah. Kalau kita suka yang template yang ni, kita just tanda sebagai favorite. Ni contoh saya dah buka 5 indikator tadi Contoh saya, hari ni saya nak tengok saham lain, mungkin saham tu lebih sesuai dengan indikator lain. Ataupun mungkin ada setting lain yang saya dah buat sebelum ni. Saya boleh tukar dekat sini, klik je sini. Semua indikator tadi dia akan buang dan dia akan gantikan dengan indikator yang baru yang kita save sebelum ni. Yang ni saya cuma save 3 indikator. Support resistance, zigzag dan easy trade punya ni lah, easy trade punya indikator. Orang faham kat sini? Dan indikator ni tadi, tak kisah saham apa yang kita buka, indikator ni still kat sini. Walaupun kita tukar berkali-kali, berapa kali punya saham kita tukar, indikator still sama. Still masih kat sini. Cuma dia punya kiraan kat sini semua akan jadi lain lah. Sebab semua saham tak sama kan, dia punya pergerakan dia tu. Faham Ini untuk yang save template lah. Kat sini pula bolehlah nak delete kalau mungkin dah panjang sangat semua, sebab yang kalau tak silap yang template ni pun dia ada limit dia juga, berapa kita punya limit untuk save kan. Dan dekat template ni juga dia dah ada siap-siap yang dia punya recommendation yang sebelum ni mungkin developer training view tolong tolong buat untuk kita. Contoh saya nak guna yang ni, saya klik. Sekarang dia akan masukkan automatic untuk kita MA, volume apa semua di chart yang kita ni. Mungkin saya tak suka yang ni, saya tukar lagi yang lain. Saya suka yang ni. So yang indikator sebelum ni dia akan delete dan masukkan indikator yang baru. So bagi saya amat membantulah jika kita ada banyak indikator dan kita nak test satu-satu untuk setiap chart yang berlainan. Faham kita move terusnya. Yang ni kita tak pakai sangat. Yang ni sebenarnya yang template ni tadi, tapi sebab kita save sebagai yang favorite ni, 3 favorite, dia akan keluar kat sini lah. So kalau di apps, di telefon, dia akan keluar yang ni saja, 1, 2, 3 ni. Yang template ni dia takkan keluar. Disebabkan limitation dia lah. Dan seterusnya, saya clearkan ni dulu. Seterusnya adalah alert. Yang ni pun agak penting seperti yang saya cerita tadi. Kita test alert di Bitcoin Ada yang trade Bitcoin ke kat sini? Sebab Bitcoin ini market yang selalu bergerak yang tak pernah berhenti, kita boleh test alert kita dekat sini. Cara dia, masukkan dekat mana-mana chart yang kita nak set sebagai alert tadi. Caranya dia ada tulis, condition ni adalah ni lah, apa nama chart ni lah. Kat sini dia banyak pilihan. Pilihan kita nak harga sekarang ni dia crossing ke atas ke, crossing ke bawah, ataupun harga tu lebih besar daripada harga yang kita nak, ataupun kita nak benda tu tengah bergerak ke atas, bergerak ke bawah dengan percentage. Semua kita boleh set dekat sini. Apa yang selalu saya buat, contoh macam masukkan Allah, ditambah sampai 3.
Okey. Apa yang selalu kami buat untuk cek mana-mana saham yang contoh story. Contoh saham ni tengah turun ya. Tengah turun. Kita nak tengok bila dia buat keluar lemang kuning ni. Kan ada lemang kuning lemang kuning. Kita nak tengok bila dia akan keluarkan lemang kuning tadi. Caranya adalah masuk kat sini. Condition ni tadi kita akan pilih nama indikator kita, easy trade saham. Kita akan pilih lemang kuning. Lemang kuning kita label sebagai buy label. Buy label tadi kita buat sebagai greater than value, buat dan besar lagi dari kosong. Okey. Bila kita buat macam tu, once per bar. Okey, yang ni yang saya cakap tadi. Bila kita set alert, dia boleh send kat kita notify on app, iaitu WhatsApp boleh. Setakat ni kami try. Dia akan show pop-up. Maksudnya dia akan show pop-up di apps ni sendiri, di trading view ni sendiri. Dia boleh send email. Email ni email yang berdaftar masa kita register account trading view. Dan dia juga boleh hantar ke web URL. Kita nak send ke mana-mana web yang web tu akan send balik kat kita pun boleh. Dan kat bawah ni ada lagi function. Dia boleh main play sound apa semua ni lah. Dan dekat sini kita tulis sikit lah. Easy trade saham, contoh kita saham dah kita tulis kat sini lemang kuning. Contoh kan, lemang kuning dah muncul. Jadi bila event tu berlaku, bila alert tu harga dah pergi kat tempat yang kita set tadi, alert saja akan muncul. Dia akan pop up satu semua untuk saham yang terpilih lah. So kita create. Untuk setiap alert yang kita dah buat, dia akan keluar kat sini. Jadi contoh saya dah create seminggu ni saya dah delete banyak, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 yang masih aktif lah. Setakat ni faham untuk set alert. Alert ni membantulah kalau contoh macam kita target area, contoh macam market tengah turun macam ni, market tengah turun, kita nak tengok bila dia nak buat signal untuk naik. Signal naik, indikator easy trade akan keluarkan lemang kuning. So bila lemang kuning tu muncul, alert tadi akan hantar notification dekat kita. Okey, lemang dah muncul, bersedia untuk masuk ataupun bersedia untuk masuk atau bersedia untuk tunggu, untuk anticipate berapa harga yang sepatutnya kita boleh masuk. Kita juga boleh gunakan trend line, buat trend line macam ni. Klik dekat trend line, add alert. Faham ke tadi? Saya tunjuk sekali lagi. Klik dekat line, kita klik kat mana-mana line. Contoh macam kita nak harga tu dah melepasi harga yang ini contoh. Siapa yang baru join, tolong mute . Okey, sekarang dah ada trend line, satu trend line. Kita nak harga tu bila dia melepasi trend line kita, bukan trend line, line kita, horizontal line ni, kita nak masuk, contoh saham, kita nak masuk. So cara dia, kita create satu line, klik kat trend line tu, add alert. Okey, condition dia, harga dia crossing je, ataupun crossing up, ataupun crossing je yang tu, pilih crossing up, horizontal line yang kita lukis tadi, dia akan hantar alert ni. So just ini untuk bagi faham kita tulis lah. Bitcoin crossing up horizontal line pada harga, contoh harga ni, harga berapa ni? Harga 529 lah, contohlah pada harga sekian. Harga 592.00 kita create. Jadi bila market ni bergerak apa semua, kita boleh tidur lah, kita boleh tidur nak main ke nak kerja ke apa semua. Bila harga tu dah crossing up, lebih daripada crossing naik lebih daripada line yang kita lukis tadi, apps ni sendiri, apps trading view ni akan hantar alert ke kita berdasarkan apa yang kita set kita. Dia hantar ke email ke, ke WhatsApp ke, kat Telegram ke, semua boleh. Okey, saya tengok ada soalan. Okey, lemang putih. Okey, kalau lemang putih adalah ambil easy trade saham tadi. Lemang putih adalah
Lembang putih adalah by arrow. Faham Lembang putih adalah by arrow sebab dia tiga segi, apa by tiga segi. Kalau yang lemang kuning adalah by label. Sebenarnya kita pun dalam proses nak rename balik benda ni dalam apa kita punya indicator, sebab yang ni pun agak memeningkan juga. Nanti kita akan rename balik. Mungkin version yang selepas-lepas ni lah. Sekarang kita guna version 1.4. Okey, faham alert ke Telegram boleh? Ya, boleh. Tapi dia ada cara dia sikit. Yang tu hari tu saya belajar, kita kena cari satu web server yang boleh bagi servis free kat kita, sebab kebanyakan yang berbayar lah, mungkin $1 per bulan macam tu. Cari yang free, tapi yang tu pun dia ada limit lah, mungkin boleh hantar dalam 1000 alert saja sebulan macam tu. Kita kena copy dia punya link tadi, masukkan kat sini web URL ni. Yang ni yang saya tengah test gunalah Profit Robot ni. Kalau tuan-puan nak try, boleh study yang ni, profitrobot.com. Dia akan ajar step by step. Tapi panjang juga step dia untuk hantar alert tadi dekat Telegram. Tapi sangat membantulah sebab yang ni free. Okey, alerts ni keluar selepas closing atau semasa trading. Okey. Yang tu bergantung pada setting kita dekat sini, dekat option ni. Kalau kita pilih only once, maksudnya benda tu ada je kok. Contoh macam ni, apa nama, lemang kuning ni dah keluar, walaupun candle tu tak complete lagi, dia dah keluar dah dekat kita punya alert. Tapi risiko dia, sebab market kan bergerak, kadang-kadang mungkin dia dah tunjuk dah, dia dah tunjuk lemang kuning, tapi mungkin dia dah petang sikit tu, lemang kuning tu tak menjadi. Mungkin sebab harga turun, sebab ni kan daily kan. Daily punya candle. So yang sebaiknya yang selalu saya pakai ialah once per bar close. Maksudnya bila dah confirm harga tu dah close dan lemang kuning tadi dah keluar dan close, baru dihantar kat kita. Tapi yang ni dia akan jadi lambat sikit lah. Lambat sikit dalam, kata silap saya dalam 10 second macam tu dia lambat. Tapi still, alert tu still membantulah. Supaya kita ni tak perlu nak tercongok depan komputer tunggu je harga nak pergi kat situ baru dia keluar alert kan. Okey. Settle about alert. Okey, yang ni yang saya punya favorite jugalah, function ni, replay. Replay ni untuk kita test teknik ni menjadi ke tak, ataupun kita nak test pemahaman kita, ataupun kita nak tengok data chart ni secara live. Kita boleh kata apa, undur masa. Replay ni macam undur masa lah. Okay, contoh macam saya nak tengok chart ni naik ni, sebelum dia naik ni saya nak tengok 2 hari bulan. 2 hari bulan April pukul 9.10 pagi. Pagi tadi lah ni. Contoh sebab saya buka chart 5 minit. Saya klik dekat sini, chart yang belakang-belakang tadi tak jadi lagi tak terjadi lagi. Jadi kita boleh klik dekat shift play. Okey. So chart ni akan play satu setiap 1 second 1 bar, scan 1 bar. So untuk orang yang nak live trade tadi dia boleh rasa lah dia punya debar tu. Okey, macam mana market nak naik ke? Macam mana nak jadi, apa nak jadi. Macam tu. So macam tengah live lah. Sekarang tengah live kan. Ni sekarang tengah 10.30 pagi. Sekarang dah masuk 11 pagi, 12 pagi, 12 tengah hari. Okey, market rehat sekejap. 12, belum rehat lagi. Macam tu. Dan boleh tambahlah speed dia ni. Speed nak cepat, dia akan jadi cepat. Nak lambatkan, boleh lambatkan. Ataupun boleh juga nak tekan satu-satu. Ni dia akan tekan satu-satu. Ini biasanya guna untuk kita nak backtest lah sama ada teknik kita tu betul ke tak betul. Kita nak tengok sejauh mana pemahaman kita pasal saham. Boleh guna yang replay punya button ni lah. Tapi replay punya button ni dia ada limitation dia juga. Kalau tak silap saya dia boleh undur beberapa hari ke belakang sajalah. Saya pun tak pasti yang ni. Mungkin tuan-tuan boleh try tengoklah beberapa hari ke belakang dia boleh undur. Contoh kat sini. Ini adalah 3 Mac.
Okey, boleh. Steve boleh undur lagi 30 hari ke belakang. Sibuk sangat ni. Okey. Yang ni boleh try and error lah. Cuba tuan-tuan yang mana ada account. Kalau tak silap saya yang free tak boleh pakai kot replay ni. Saya pun tak pasti. Nanti cuba tengok. Okey, kita move seterusnya kepada yang ujung sekali ni. Ini adalah layout. Okey. Layout ni sorry, tak ada indie tadi. Ada alert keluar, saya tertekan ni. Ya. Tadi ada indie terkeluar tadi ni. Indie alert. Yang kita set tadi dia keluar. Alah, kalau tak boleh tunjuk contoh tadi. Indie tu dah keluar. Oh, sebab harga yang saya set tadi, harga dah keluar, dah melebihi dari line horizontal yang kita lukis tadi. Harga dah melepasi situ, satu alert dah keluar tadi. Ni contoh ni, alert ni dah trigger. Okey, untuk orang yang berkongsi account yang menggunakan satu account trading view dan berkongsi beberapa orang, saya suggest guna macam ni. Dekat yang segitiga ni, dia akan ada layout. Ni yang tepi sekali ni, dia akan ada new layout. So, setiap orang create layout masing-masing. Contoh Ali createkan satu layout untuk Ali. Jadi, setiap kali dia login ke apa, dia akan login ke account ni, ke atas ni. Dia punya link dia ni. Save yang ni sebagai link shortcut. Login kepada layout ni. So setiap apa yang dia lukis ke, dia buat kajian pasal cat ni ke apa semua, tak ganggu orang lain. Sebab kita berkongsi. Bila berkongsi, kadang-kadang akan jadi salah faham lah. Orang yang sama, tengok cat yang sama, contoh cat elektronik, orang ni lukis trend line kat atas ni, dia dah lukis siap apa semua. Datang orang lain, pergi delete kita punya, dia punya lukisan tadi. So marah orang ni. Orang ni pula lukis kat sini, kata aku tak nak lukis kat ni. Orang lain pula datang buat kat bawah ni. Tapi kalau ada yang layout ni tadi, Ali punya layout, maksudnya dia lukis dekat dia punya layout saja. So tak kacau orang lain. Faham kat sini? Maksudnya kalau ada 5 orang, create 5 layout, guna layout masing-masing. Ali guna Ali punya layout, Abu guna Abu punya layout, supaya tak kacau orang punya drawing, orang punya tanda. Sebab bila ada cat ni macam-macam orang lah, kita boleh tanda kat sini patut masuk, kat sini patut keluar, macam tu. Okay, ni untuk layout lah. Layout ni nak cantik buat auto save. So setiap kali kita dah lukis apa semua, dia akan auto save kat sini. Okay, kita pergi ke tepi ni lagi. Yang ni setting. Setting ni tak ada apa sebenarnya. Yang ni boleh check sendirilah. Yang ni just nak play around dengan ni lah, dengan cat punya setting sajalah. Ni kami tak guna sangat lah. Publish, turn off. Yang ni nak besarkan cat. Yang lain tak ada apa. Okay. Wow, saya dah ambil masa sejam untuk explain yang kat atas ni saja. Sorry, dah makan masa banyak. Okay, kita move on dengan yang kat bawah ni pula. Okay, yang ni sikit je nasib baik. Okay, kita mula dari kiri atas ke bawah. Dari kiri atas ke bawah. Yang sini mostly adalah drawing. Setiap cat yang kita nak trade, nak guna ke apa, kita ada masukkan dia orang punya drawing. Contoh kita nak lukis trend line. Kat sini kita boleh lukis trend line. Okey, contoh kat sini saya nak tarik satu line panjang kat sini. Okey, saya gunakan yang ni, trend line. Kalau nak guna yang horizontal line untuk lukis, okey, sini ada satu support, sini satu resistance, kat sini ada satu resistance. Okey, dekat sini ada satu resistance. Ini adalah fungsi untuk lukis resistance. Faham Satu lagi yang ni dia panggil horizontal ray. Maksudnya saya nak lukis dia start dari sini je. Okey, dia beza dengan yang ni. Yang ni yang horizontal line ni dia akan tarik sampai ke belakang ni. Sampailah ke hujung dunia, tapi yang ni tadi dia akan bermula dari sini sampai ke hujung ni sahaja. Tapi yang ni pun ke hujung dunia lah, ke hujung dunia sebelah kanan. Tapi bermula dari sini.
Tidak tarik pergi ke bawah ni, letak ke situ. Okey, yang tu horizontal ray. Kita ada juga vertical line. Vertical line ni biasanya untuk orang nak tanda bila start kenaikan saham tersebut. Contoh, okey, yang ni tengah sideways. Okey, dia dah mula buat kenaikan. Kita pun tanda, okey, mungkin dia mula naik kat situ. Kita nak tengok tarikh dia bila, kita nak measure berapa jarak dia tadi. Jarak dia sampai ke hari ni dah berapa bar, berapa hari, berapa percentage, macam tu. Yang tu fungsi dia yang ray ke atas ni tadi. Vertical line yang ke atas. Okey, yang lain yang saya tak tanda yang dot ni boleh try and error sebab yang tu kita, bagi saya lah, jarang sangat pakai. Mungkin just nak tak membantulah bagi saya untuk lukis chart ni. Okey, yang selalu saya guna juga adalah yang ni, parallel channel. Lalu kalau dengar geng-geng sembang saham ni, dia suka buat, oh ni masuk dalam channel lagi ni, masih dalam channel. Okey, channel ni maksud dia, mana tadi? Okey. Kita lukis market tu kat situ. Kita boleh tengok market tu masih di dalam channel, masih duk zigzag di dalam channel. Dan boleh juga jadi channel di dalam channel. Contoh yang ini. Dia di dalam channel. Channel di dalam channel. Contoh macam tu. Ada juga channel yang sideways. Ini kecil sangat dia punya channel dia. Itu fungsi channel. So kita boleh nampak kita punya line channel tadi di mana. Dan bila dia dah breakout, dia dah melepasi channel ni tadi, kat situlah patutnya kita bersedia, standby untuk masuk. Macam tu. Faham Okey. Habis yang ni, yang first part. Yang second part, yang ni pun jarang sangat guna. Saya pun tak reti sangat nak guna, nak mengajar guna sebab yang ni jarang sangat digunakan. Kalau nak tahu satu persatu boleh try and error lah. Yang pitchfork ni ada, saya tahu ada trader yang pakai. Yang orang pakai pattern, yang pakai apa nama, dia panggil, apa nama ayat dia? Apa ayat dia? Support resistance punya, saya tak ingat dia punya nama apa. Okey, yang saya nak cerita kat sini adalah Fibo retracement. Yang ni pun dulu saya masa trade CPO, saya selalu jugalah guna. Okey. Fibo ni cerita dia, setiap kenaikan dia akan ada retracement level dia. Apa dia macam ni? Siap. Di sini. Setiap penurunan dia akan ada darjah ataupun yang kita boleh jangka berapa dia punya jarak untuk dia naik dan berapa jarak dia untuk dia turun balik. Yang tu kita boleh ukur melalui menggunakan Fibo ni tadi. Fibonacci retracement. Mouse saya ni gila sikit, sorry. Banyak kali dia tak nak beli. Tengok. Mouse buat hal. Alamak, saya tak nak tunjuk lah mouse saya buat hal macam ni. Sekejap Okey, ni contoh penggunaan Fibo tapi yang ni saya sebenarnya tak menggalakkan untuk yang newbies lah. Fibo ni dia ada cerita kalau market dia dah turun, dia ada level dia untuk naik dan kita boleh ukur balik berapa untuk dia turun balik. Biasanya level-level dia adalah 0.5 dia 382, 0.5 ataupun 618. 3 level ni. Nombor Fibo yang kira paling power lah. Then penurunan dia juga adalah
1.618 dan boleh ukur lagi sekali adalah 2.618. Tapi yang ni saya rasa kena kelas advance aku untuk ajar pasal benda ni. Tapi saya cuma nak tunjukkan fungsi Fibo ni adalah cara yang kami juga selalu gunalah. Bukan kami lah, saya yang selalu guna masa trade CPO dulu-dulu. Okey. Kita pergi lagi ke bawah ni lagi. Yang ni untuk lukis lah. Biasanya untuk orang yang mengajar, dia akan lukis okey kat sini tempat naik, sini tempat turun, kat sini sepatutnya buat. Yang ni macam untuk melukis sajalah. Yang ni untuk tulis, tulis teks. Contoh okey, line kat sini. Sini kita nak label sebagai line support. Nah, boleh save kat situ sebagai line support. Kadang-kadang untuk buat nota ke apa, contoh macam tu kan. Yang ni tak pun tak ada apa. Okey, yang ni untuk buat label. Okey, kat sini adalah line support. Kat sini pun ada satu line. Macam itulah untuk kita label untuk function yang ni Okey, yang ni pun pattern yang saya cakap tadi, pattern. Dia ada cara guna dia juga, tapi saya tak nak mengajar pasal benda ni sebab saya pun tak berapa terror dan yang ni dah kena masuk kelas advance untuk tahu cara nak guna masing-masing. ABCD pattern, XYZ punya pattern. Yang ni pun biasanya ada orang guna untuk trade forex lah. Yang ini okey. Dalam CPO, dalam saham ni kita nak tahu berapa kita punya risk, berapa kita punya reward. Kita boleh measure dengan function yang dah disediakan oleh TV lah. Okey, satu yang mana yang saya dah save kat sini, yang favorite kat sini, dia akan dikeluarkan kat sini, kat ujung bawah kiri ini sekali sebagai favorite. So dia akan keluar dekat sini. So semua tools yang saya guna, yang selalu guna, better buat sebagai favorite dan dia akan keluar kat sini. So kita just boleh pilih je. Okey, saya nak arrow ni kat sini, contoh. Saya nak satu lagi arrow ni kat sini, contoh. Ataupun saya nak lukis satu horizontal line kat sini, contoh. Saya just klik kat sini, tak perlu saya pergi ke sini dan cari satu persatu. Ataupun kat sini, macam tu. Okey, untuk ukur ada soalan tadi saya tengok. Untuk ukur berapa dia punya jarak penurunan dan jarak kenaikan, kita boleh guna yang ini. Price range. Ambil dari atas, tarik sampai ke bawah. Contoh. Okey, kat situ dia akan tulis siap. Pergerakan, tengok sini pergerakan market tadi dah turun negatif, turun sebanyak 135 poin, iaitu kalau kita measure dari segi percentage adalah negatif 51 poin. Contoh lagi sekali, kita nak measure kenaikan daripada sini sampai ke puncak dia kat sini adalah 165 poin ataupun 172%. Macam tu cara kita nak measure risk dan reward tadi. Berapa nak measure kenaikan dan penurunan. Yang ni bagi saya label sajalah. Kita nak klik mana-mana, nak buat label, nak tunjuk dekat chart. Sebab tu tadi saya tekankan kat tadi, perlunya penggunaan layout ni tadi. Sorry. Layout ni tadi. So contoh si Ali, dia dah lukis susah payah dari ni, dia dah lukis penat-penat apa semua, tengok datang si Abu besoknya, clearkan dia punya drawing untuk hari ni. Tak ke sakit hati. Jadi untuk setiap orang create layout masing-masing. Sebab kat sini kita boleh buat banyak layout. Saya rasa kalau yang account premium tadi boleh create sampai 400 layout. So namakan layout masing-masing sendirilah. Kita pergi ke soalan dulu Tengok banyak ada soalan kat sini. Soalan pertama, kalau lemah putih setting macam mana? Saya dah jawab tadi, guna buy label.
alert, IndieBuy dalam account IndieBuy set ada dalam account tu. Buy IndieSet tu ada dalam account. Semua account, semua indikator saham tadi, yang 3 ni, yang 4 ni semua akan keluar, indikator Indie tadi akan keluar dia punya alert tu. Dia bukan dia alert, dia punya signal tu. Semua akan keluar. Tak kisah package mana yang kita pilih. Cuma bila kita pilih yang basic dia terbelakang 15 minit. Itu saja beza dia. Indie ni dia support untuk semua jenis package yang TV sediakan. Okey, apa fungsi logo magnet? Saya tak sampai kat situ. Okey, saya cerita secara ringkas. Logo magnet ni contohnya mouse kita dah lari ke sini, dia akan tangkap kat ujung ni. Macam kita nak lukis kat sini, kalau guna mouse dia akan auto pergi ke situ. Kita bawa mouse tu dia akan terus ke situ. Ke situ. Nampak? Terus. Dia macam ada magnet yang tarik line ni, terus dia pergi ke situ. Tu. Itu je fungsi dia. Tapi membantulah untuk kita lukis. Untuk lukis dengan tepat. Contoh, saya dah tarik kat situ. Berbanding dengan kalau saya offkan benda ni dan saya lukis, saya nak kena bawa betul-betul situ dan saya lukis, mungkin dia punya line tu akan lari sikit. Berbanding dengan tu betul-betul tepat. Itu je fungsi dia. Okey, watchlist share dan keluar kongsi. Tapi watchlist akan sharekan keluar kongsi account. Ya, betul. Watchlist yang kita create kat sini akan semua orang yang share account tadi akan dapat tengok lah. Dah nama berkongsi kan. Jadi yang kat sini semua yang boleh log in kat account yang sama tadi dah boleh tengok lah watchlist masing-masing. Tapi watchlist pun kita boleh create. Contoh macam ini watchlist Ali. Create ni watchlist. Contoh ini watchlist Ali. Ali boleh create dan tambah dia punya sendiri punya watchlist lah. Jadi orang lain tak pesan lah, tak payahlah kacau aku punya watchlist. Kau buatlah kau punya sendiri punya watchlist. Contoh macam tu lah. Supaya tak bergaduh lah bila kongsi account ni kan. Okey, contoh Ali dia ada dia punya watchlist sendiri, klik dekat punya watchlist. Saya, contoh ni saya punya watchlist. Okey, seterusnya Miss kalau kongsi 5 orang semua boleh nampak lukisan. Ya betul. Bila kongsi account semua yang kita buat dekat account kita semua orang boleh tengok dan kacau. Tapi itulah bila berkongsi ni kena ada guideline lah. Orang tu ACA janganlah ditengok ataupun dikacau drawing. Kalau tengok saja mungkin tak apa. Ni siap kacau kita punya drawing. Siap ubah kita punya support resistance, kat mana tempat kita patut masuk semua kan. Sebab bagi orang benda tu mungkin sensitif. So kalau yang jenis tak nak berkongsi, ambil yang ni lah. Ambil package yang pro yang boleh pakai untuk seorang sahaja. Yang premium boleh pakai 5 orang. Okey, macam mana nak keluarkan lambang bulan dan bintang dan untuk patuh syariah tu, nanti saya akan bagi dia punya add-on dekat Telegram. Yang tu kita kena install dekat add-on untuk kat mana dia punya add-on? Extension ke? Okey, ini dia. Trading View Syariah Indicator. Yang ni provide by Chrome dan free lah. Kena install saja. So tutup balik Trading View dan buka balik, insya-Allah dia akan ada lah kat sini kat ujung ni. Okey, kita sambung balik. Kelas. Yang ni measure macam tadilah. Just nak measure dari bar pertama ke bar seterusnya ni berapa bilangan bar. Yang ni dia tak melekat dia kita klik kat situ baru dia akan tutup sendiri. Sebab yang ni just untuk ukur saja, bukan untuk lukis. Okey. Contoh dari bar ni ke bar ni berapa bilangan bar? 29 bar. Dia makan masa 39 hari. Berapa percentage dia? Dah 52% percentage. Macam tu. Tapi dia takkan melekat dekat ni. Kalau nak yang bagi melekat, kena pakai yang ni, yang range ni. Range dia ada 2.
satu range ke kiri, satu range ke atas. Yang ni date punya range. Maksudnya dari bar pertama ni sampai ke bar ni, dia akan ambil masa 30 bar. 42 hari. Dan ada juga dari range atas ke range bawah. Contoh dari atas ini sampai ke bawah ini, dia akan point dia 150 point, 150 bit. Dan pergerakan dia dah jadi 54%. Faham Untuk app saya tak pasti, saya tak check pula tengok. Yang tu tak apa, nanti kita check tengok, besok kita share dekat Telegram. Sebab bagi saya penting juga dia punya yang patuh syariah tak patuh syariah ni. Okey, kita dah buat measure, yang ni untuk besar dan kecilkan cat jelah. Dah klik tu jadi besar. Okey, untuk orang yang guna mouse, dekat mouse kan ada satu yang button tengah tu untuk scroll. Ataupun boleh guna kiri dan kanan ni untuk kecilkan cat. Boleh kecilkan, boleh besarkan. Boleh guna mouse juga untuk mouse kiri kanan. Dan boleh juga klik dekat yang button auto yang belah kanan hujung ni untuk automatically adjust dia punya size. Yang ni tadi dah explain untuk magnet ni tadi, masa kita nak melukis, dia akan betul-betul lukis dekat yang contoh macam ini, dia akan lukis dekat atas dia. Macam ni, bawa terus dia akan kata apa, dia point, dia akan macam tarik line kita untuk betul-betul lukis dekat situ. Yang tu je function dia. Yang ni function lukis, tak ada apa. Okey, yang ni untuk lock Untuk lock screen, yang ni bersama untuk lock screen. Yang ni untuk hide. Untuk hide drawing, hide indicator dan hide semua. Contoh kita dah serabut dah ni. Kita contoh macam saham ni. Okey, mungkin saham ni kita dah lukis dah lah banyak sangat apa semua, kita tengok tak nampak pun cat ni kat mana semua kan. Okey, untuk hide sementara, just klik kat sini, dia akan kosongkan balik cat kita. Faham Dan yang ni untuk delete lah. Dia boleh ada pilihan untuk nak delete drawing. Okay, contoh macam ni, nak delete drawing, dia akan delete yang kita punya cat, dia punya line apa semua tadi. Dan boleh juga untuk delete indicator. Delete semua indicator. Bila dah delete, dia kosong lah. So, tambah balik. Akan ada balik. Okey, dan yang ujung sekali ni saya selalu pakai lah. Yang ni untuk kita buat floating punya drawing tools tadi yang kita selalu guna. Macam saya selalu dalam 5 ke 6 tools je lah supaya tak pening kan. Yang ni untuk lukis atas bawah. Yang ni untuk lukis tarikh, date dia, bila. Itu sajalah. Okey, tak ada apa-apa soalan saya tengok. Okey, kita move dari kiri bawah ke kanan bawah. Sebelah sini sebenarnya tak ada yang special sangat kecuali yang ini, stock screener. Untuk orang yang selalu nak tengok saham mana yang berpotensi, cara yang selalu saya guna adalah kat sini kita ada 900 lebih saham 900 lebih saham yang didagangkan di bursa. Okey, bila kita install yang tadi yang syariah compliance punya add-on tadi, automatically dekat sini pun dia ada tulis, ada nama apa? Ada dipaparkan juga kat sini. Tu contohlah, yang ni memang confirm lah. Confirm tak patuh syariah. Yang ni semua patuh. Ada YPL tak patuh. Kasbuk confirm lah tak patuh syariah. Dan boleh scroll lah, AMB ni, ABMB tak patuh. Sebenarnya banyak yang patuh, lebih 80% yang patuh pada silap saya. Okey, kat sini kita saham sebab banyak sangat. Kita takkanlah nak check satu semua saham yang ada kan. Jadi caranya kita kena filter saham tu berdasarkan satu saham, kita cari saham yang tengah uptrend, saham yang tengah menaik. Jadi cara untuk tahu saham tu tengah menaik adalah dengan tengok harga dia tu, dia berada di atas MA. MA, sekejap Dah lama tak pakai benda ni.
Mana setting saya? Saya pernah buat setting sebelum ni. Sekejap bagi masa saya sikit. Okey. Biasanya kita akan cari saham yang harga dia berada di atas MA50 dan MA above MA50 dan MA200. Okey. Ya. Okey, yang extension syariah tu memang free. Memang free, tak perlu bayar apa-apa. Cuma dekat apps, kalau di handphone saya tak pasti, sebab kami pun tak pernah try. Dah ada ke belum yang untuk di apps untuk di telefonnya? Oh. Apa sikit sangat? Sekejap setengah. Apa sikit sangat ni? Satu je yang above MA50. Tak apa, kita skip dulu yang ni. Saya try cari cara macam mana. Okey, kita move kepada yang belah atas kanan ke bawah kanan. Okey, ke atas kali ni kita ada watch list. Watch list ni saham yang kita dah filter, dah dengar rumours, kita dah tahu regroup mana-mana, apa semua, kita nak tengok saham tu berulang kali. Jadi kita boleh masukkan sebagai shortcut lah. Caranya adalah create new list. Contoh kita nak tahu saham ni saham yang berpotensi, kita pilih saham berpotensi, naik, save, dia akan kosong macam ni. So ada banyak cara lah. Salah satu cara, tambah pergi ke add simbol, cari saham mana-mana. Contoh saham CNI. Okey, dia keluar tadi, kita just tambah. Kalau CNI ni ada dia punya anak, tambah juga dia punya anak. Saham contoh lain, saham DNEX contoh. Contoh saham DNEX dia ada anak, tambah juga sekali anak dia. Saham apa, DGB, Inix. Contoh lah, ni saya buat contohnya Bitcoin. Saya pernah trade CPO, FCPO, masukkan sekali semua dalam list ni. So bila list ni dah banyak, semua market dah buka, kita nak tengok yang saham CNI, just klik saja, dia akan buka saham CNI. Saham DNET contoh, just klik dia akan buka. So tak perlu dah kita pergi ke sini dan type satu-satu. Kadang-kadang nama saham kita dah lupa apa dia punya keyword dia kan. So dekat yang simbol ni tadi, dia ada last, dia ada change dengan change percent lah. Yang ni pun boleh explore sendiri apa maksudnya. Last ni maksudnya harga closing untuk hari ini. Change ni berapa persen perubahan kenaikan bid dia untuk hari ini. Dan changes ni yang penting selalunya. Orang tanya berapa persen dah saham saya hari ni. Okey, CNI dari semalam ke hari ni punya closing. Closing semalam dan closing hari ni dah naik 17.86%. So contoh saya punya watch list banyaklah. Kadang-kadang kita dengar je mana-mana saham yang ada potensi, kita just tambah kat sini. So yang ni kita boleh sort
sort saham ni berdasarkan dia punya simbol, klik je simbol, dia akan sort A to Z lah. B di atas dan Z di bawah. Ataupun kita nak tengok berapa kita nak sort by changes. Maksudnya dari saham yang negatif sampailah saham yang paling banyak dia punya buat kenaikan hari ni, contoh. Okey, dan saham ni tadi kita juga boleh colorkan dia. Contoh macam contoh saya dah masuk saham Magpie contoh kan. So bila saham Magpie contoh masuk, saya masukkan dalam purple punya list. So kat atas ni dia kan adalah purple list contoh. Okay, so next time saya ada 3 saham kat sini, just klik dekat purple list. Inilah saham. Okay, semua merah je lagi ni. Okay, tutup dulu chat. Tak boleh buat apa lah. Tunggu je lah. Sabar dan tunggu je lah. Okay, watchlist nak kot Ada soalan pasal watchlist? Okay, kat watchlist ni dia ada info pasal saham jugalah sikit-sikit. Yang ni orang kata sebagai basic punya info sajalah. Saham DNEX ni apa dia punya apa berapa banyak volume yang di trade untuk hari ni, dividen bila. Biasanya dah ada tulis lah sikit-sikit info pasal ni kat bawah ni. Okay, yang tadi saya dah cerita pasal apa alerts. Alerts yang setiap alerts yang kita create kat sini dia akan list down kat sini lah. So kalau yang ambil account account premium, dia punya list ni akan jadi berlambak kat bawah ni sampai 400 ni punya list. So scroll satu-satu ataupun kita boleh sort lah. Nak sort by name ke, sort by apa nama tadi ke, ataupun kita boleh search by saham apa-apa ke, contoh saham tadi saya klik untuk saham apa, Bitcoin, BP. So dia akan keluar yang Bitcoin punya saham saja macam tu. Okey, mungkin saya terlupa kot yang pasal alerts ni, kita boleh set alerts ni sampai kalau account yang premium tadi, kita boleh set alert ni sampai bila-bila. Sampai berapa tahun ke hadapan lah, sampai berapa bulan ke hadapan lah. Tapi kalau account yang limited macam saya, dia bagi tempoh 45 hari saja dari tempoh kita create alert tu. So setiap kali alert tu dah nak expire ke apa, kita kena klik balik kat sini, edit dan tambah alert lah. Okey. Contoh alert ni dia akan expire sehingga 31/5. Selepas 31/5 dia takkan alert kita dah. Dia dah expire. So just edit balik macam saya buat tadi, klik edit balik dan tambah dia punya tarikh je lah. Tambah mungkin sampai maksimum yang dia bagilah. Yang ni dia maksimum sampai 1/6. Yang lain tak payah tukar setting, tukar ini sahaja. Save. Okey, itu untuk alert. Yang bawah ni tak banyak yang ini news. News ni adalah berkaitan dengan saham apa yang kita buka. Contoh sekarang saham DNEX. So kebanyakan news kat sini adalah berkisar dah, bercerita mengenai DNEX ni tadi. Sebab ada juga orang yang trade saham berdasarkan news. FA. Data Windows ni tak ada apa, hotlist, kalender tak ada apa, ideas kat bawah. Okey, so saya rasa itu sahajalah kot yang dapat saya kongsi berkenaan dengan TradingView. Yang ni saya tak pasti tadi kenapa saya punya filter ni tak menjadi. Okey, ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup majlis kita untuk hari ini? Okay, ada soalan syariah indikator untuk Safari ada ke tak? Yang tu saya tak pasti sebab yang ni extension ni di-create untuk Chrome.
Mungkin boleh Google tu tengok apa nama trading view syariah indicator. Oh, Safari. Untuk Chrome saja. Jadi syariah indicator, syariah anda untuk trading view. Saya rasa untuk Chrome sahajalah untuk yang syariah indicator ni. Okey, ada apa-apa soalan last sebelum saya tutup majlis untuk hari ni, untuk kelas untuk malam ni? Saya dah cuba kongsi apa yang saya tahu dan saya buat yang yang selalu saya guna pakailah yang untuk trading view ni. Kalau untuk trading view untuk telefon punya, untuk yang guna Android atau untuk apps-nya, dia tak sebanyak function yang ada di web. Macam contoh template ni tadi, template di trading di telefon pun ada, cuma rasanya kita tak boleh save indicator. Dan yang kedua, macam indikator ni, kat sini kita cuma boleh pilih. Padahalnya kat sini sebenarnya kita boleh buat script kita sendiri sebenarnya. Kita boleh edit script ni, kita boleh tukar dia punya setting semua. Okay, baik. Jika tak ada apa-apa soalan, saya sudahi majlis kita lah untuk hari ini dengan surah Wal-As dan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama.